Okay, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Muhammad Haikal bin Muhammad Helmi dan nombor metrik ialah 287375. Okay, pertama saya ingin mengupas sedikit berkaitan tema, di mana tema yang kami dapat ialah berkaitan peningkatan kos sara hidup. Sebagaimana yang diketahui, kos sara hidup bermaksud kos yang dipaksa ditanggung oleh isi rumah, bukan sahaja untuk memenuhi keperluan asas seperti makanan, pakaian dan tempat tinggal, tetapi juga keperluan-keperluan lain. Sebagaimana yang kita tahu, di Malaysia telah mencatatkan peningkatan kos sara hidup yang tinggi, terutama di kawasan bandar-bandar besar di Malaysia. Okey. Sebagaimana yang telah ditetapkan oleh kerajaan Malaysia, di mana gaji minimum sebanyak RM1,500. Oleh itu, bagi yang menetap di kawasan bandar sudah tentu memberi impak yang besar ke atas kos sara hidup mereka seharian. Seterusnya, beralih kepada isu yang telah kami pilih, iaitu peningkatan harga rumah. Secara relatifnya, harga rumah akan memberi dampak yang besar terhadap peningkatan kos sara hidup. Seterusnya, berkaitan dengan isu ini, kami akan mengkaji kadar inflasi di sebuah negara dan punca-punca yang menyebabkan harga rumah naik dan bagaimana peningkatan harga rumah dapat meningkatkan kos sara hidup di sesebuah negara tersebut. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Adriana Amira binti Zulkafli, nombor metrik 286331. Jadi saya akan menerangkan berkenaan dasar-dasar kerajaan berkaitan isu kenaikan harga rumah. Dasar yang pertama ialah dasar perumahan negara, iaitu daripada 2018 sehingga 2025. Dasar ini merupakan dasar utama yang diperkenalkan oleh kerajaan bagi memacu sektor perumahan negara secara keseluruhan, serta menyediakan perumahan berkualiti mampu milik kepada rakyat. Dasar seterusnya ialah dasar perumahan mampu milik negara. Dasar ini ialah sub-dasar yang diperkenalkan bagi menekankan spesifikasi utama berkenaan harga dan panduan bagi pembangunan rumah mampu milik. Di bawah dasar ini, Kerajaan Persekutuan, Kerajaan Negeri dan pihak swasta telah bekerjasama untuk mengatasi masalah kenaikan harga rumah. Dasar yang seterusnya ialah Projek Perumahan Rakyat, iaitu PPR. Projek ini adalah salah satu usaha kerajaan untuk menangani isu kenaikan harga rumah. Melalui program ini, kerajaan telah membuat penempatan semula setinggan yang berkelayakan bagi golongan rakyat berpendapatan rendah. Kerajaan turut menyediakan kemudahan pilihan sama ada PPR dimiliki atau PPR disewa. Dasar yang seterusnya ialah Program Perumahan Rakyat Satu Malaysia, iaitu PRIMA. Program ini juga adalah inisiatif kerajaan untuk merancang, membangunkan, membina dan mengekalkan perumahan yang berkualiti untuk rakyat yang berpendapatan sederhana. Seterusnya iaitu Rumah Mesra Rakyat. Objektif bagi program ini ialah kerajaan ingin membantu isi rumah yang mempunyai pendapatan di bawah RM5,000 untuk membina rumah mereka sendiri di atas tanah kepunyaan mereka. Agensi yang terlibat di dalam program ini ialah Syarikat Perumahan Nasional Berhad. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Termizi bin Zakaria, 286970, akan membentangkan perbandingan isu kenaikan harga rumah di 3 buah negara, iaitu negara Rusia, Singapura dan Malaysia. Seterusnya, saya akan menceritakan tentang sebab-sebab kenaikan harga rumah di negara Rusia. Sebab yang pertama, penghijrahan dalaman dan penempatan semula akibat daripada konflik di Ukraine. Disebabkan konflik itu, ramai yang melarikan diri dan mencari kawasan yang lebih selamat di Rusia. Ini menyebabkan peningkatan dalam harga tanah di Rusia. Seterusnya, perubahan dalam pasaran gadai janji. Perubahan dalam pasaran gadai janji menyebabkan kerajaan Rusia melaksanakan langkah-langkah untuk merangsang pasaran perumahan dengan kadar gadai janji bersubsidi dan syarat pinjaman yang longgar, menyebabkan permintaan perumahan meninggi. Seterusnya, harga rumah akan meningkat.
Sebab yang ketiga adalah cabaran dalam rantaian bekalan sektor pembinaan. Cabaran yang dihadapi oleh negara Rusia pada tahun itu adalah peningkatan kos bahan binaan menyebabkan harga rumah menjadi mahal. Seterusnya, sebab-sebab kenaikan harga rumah di Singapura. Yang pertama, ketersediaan tanah terhad dan kekangan bekalan. Kekurangan tanah di Singapura kerana bekalan tanah untuk perumahan dihadkan kerana kerajaan Singapura menumpukan pembangunan terkawal dan kehijauan bandar. Ini menyebabkan penawaran tanah yang terhad untuk perumahan mendorong harga lebih tinggi. Tambahan pula gangguan rantaian bekalan global akibat pandemik dan peningkatan kos pembinaan menyebabkan harga rumah di negara Singapura meningkat. Seterusnya, faktor luaran dan konteks global. Pandemik global dan ketegangan geopolitik termasuk konflik di Ukraine telah mencetuskan penerbangan modal ke arah tempat selamat seperti negara Singapura. Kemasukan pelaburan asing mencari kestabilan dan peningkatan aset yang terjamin meningkatkan lagi permintaan untuk hartanah Singapura menyebabkan harga rumah meningkat. Seterusnya, sebab-sebab kenaikan harga rumah di Malaysia. Yang pertama, pembangunan infrastruktur dan perhubungan. Pembangunan rangkaian pengangkutan awam, khususnya sistem transi aliran ringan LRT dan transi aliran massa MRT di bandar-bandar utama telah meningkatkan kebolehcapaian ke kawasan yang sebelum ini kurang diingini. Perhubungan yang dipertingkatkan ini menjadikan kawasan ini lebih menarik untuk pembangunan kediaman dan komersial. Seterusnya, meningkatkan nilai hartanah di kawasan itu. Peningkatan kos pembinaan dan kekurangan bahan. Gangguan global yang disebabkan oleh wabak COVID-19 itu telah menyebabkan gangguan rantaian bekalan, mengakibatkan kekurangan dan kenaikan harga untuk bahan binaan penting seperti keluli, kayu dan semen. Seterusnya, membawa kepada peningkatan harga rumah di negara Malaysia. Akhir sekali, kita dapat simpulkan negara Rusia, Singapura dan Malaysia harga rumah tinggi kerana apabila pertumbuhan ekonomi sesebuah negara sedang giat dijalankan, peratusan nominal dan kadar inflasi negara secara tidak langsung akan meningkat. Bukti boleh dirujuk di bawah ini. Jadual dan graf bar ketiga-tiga negara yang menunjukkan Rusia mempunyai pertumbuhan nominal tertinggi pada 23.1%, diikuti oleh Singapura pada 8.6% dan Malaysia dengan terendah pada 1.2%. Selain itu, kadar inflasi pada tahun 2022 menunjukkan bahawa Rusia mencatatkan 17.8%, Singapura mencatatkan 5.1%, dan Malaysia mencatatkan 3.3%. Boleh dikatakan inflasi yang tinggi di sesebuah negara mendorong kenaikan harga rumah, seperti yang dilihat pada kenaikan harga rumah yang ketara di Rusia berbanding Singapura dan Malaysia. Assalamualaikum. Nama saya Nur Syamil binti Ahmad, nombor matrik 285553. Saya akan teruskan dengan bahagian saya iaitu pandangan tersendiri. Pada pandangan kami, harga perumahan yang tinggi memberi kesan ketara kepada kos cara hidup dalam pelbagai cara. Peningkatan ini memaksa individu memperuntukkan lebih banyak pendapatan kepada perumahan, mengurangkan pendapatan boleh guna mereka untuk keperluan yang lebih penting seperti makanan dan penjagaan kesihatan. Selain itu, kenaikan kos perumahan menyumbang kepada tekanan inflasi dan menjejaskan kadar sewa. Secara tidak langsung, menjejaskan perbelanjaan cara hidup. Di Malaysia, sebagai contoh, kenaikan harga perumahan membawa kepada hutang isi rumah yang lebih tinggi dan menghadkan akses kepada peluang ekonomi, khususnya di kawasan bandar. Di Singapura pula, kekurangan tanah dan perumahan yang mahal
mencabar kemampuan mampu milik, memburukkan lagi ketidaksamaan sosial. Menangani keterjangkauan perumahan adalah penting untuk memastikan kesejahteraan ekonomi yang mampan, memerlukan strategi komprehensif dengan mempertimbangkan kedua-dua harga perumahan dan implikasi sosial, kenaikan kos sara hidup dan juga ekonomi yang lebih luas. Itu sahaja dari kumpulan kami. Sekian, terima kasih.